penggunaan kalimah Allah hanya merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Secara ringkasnya, penggunaan kalimah Allah ini kenapa ianya menjadi polemik dalam negara kita? Sebab ianya berkait dengan agama samawi, yang mana agama samawi ini terdiri daripada 3 agama: agama Islam, agama Kristian dan juga agama Yahudi. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali tidak akan redha orang Yahudi dan juga Nasara terhadap diri kamu, iaitu orang Islam, melainkan kamu ikut gaya hidup mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, nanti mungkin kita akan sebut dalam bab kristianisasi, bahawasanya kita ni orang Israel sebagai contoh, orang Yahudi, orang Nasara, orang Kristian, dia tak perlu sampai untuk nak ubah nama kita, ubah nama, ubah agama di atas IC kita, walaupun ada yang berbuat sedemikian. Tak perlu, zaman sekarang tak perlu. Sebab bagi mereka cukuplah orang Islam ni ikut gaya hidup orang kafir, gaya pakaiannya, gaya percakapannya, rambutnya macam mana, apa yang dia buat. Tak solat confirm, tak solat orang-orang yang sedemikian, berhibur berlebih-lebihan, tidak ingat pada Tuhan, sumbang mahram dan sebagainya, perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Jadi cukup ikut tu sahaja, tak tukar agama tak apa, janji kamu ikut millah aku, cara kehidupan aku. Sebab itu tak disebut dalam ayat Al-Quran, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a dinahum, sehingga kamu ikut agama mereka. Sebab Yahudi dan Nasara tak perlu kita ikut agama mereka, cukup kita ikut cara hidup mereka sahaja daripada pagi hingga malam. Macam mana gaya hidup kita, cukup memuaskan hati mereka. Jadi penggunaan kalimah Allah ni dia jadi polemik dalam negara kita oleh kerana ianya dikongsi oleh agama Islam dengan juga agama Kristian. Dikongsi itu maksudnya mereka yang nak berkongsi dengan agama Islam, yang mana kalimah Allah itu sendiri hanya digunakan pakai di dalam agama Islam sahaja, tidak diguna dalam agama-agama yang lain. Sebagai contoh, dalam Bible yang ditulis dalam bahasa Greek dan juga bahasa Ibrani Israel, dua-dua siri kitab tersebut, versi kitab Bible, tidak ditulis perkataan Allah sama sekali, melainkan abad yang terkini orang Arab, Kristian Arab menggunakan kalimah Allah. Begitu juga di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Kristian di situ, di negara kita lah, menggunakan kalimah Allah untuk menggantikan kalimah Tuhan yang ada di dalam kitab Bible. Salah satunya apa? Walaupun ada yang dalil menyokong, ada yang dalil menolak, dan para alim ulama berbeza pendapat dalam perkara ini, tapi atas dasar saddu zari'ah, kita nak menghalang kemungkaran yang akan datang, kita nak sekat satu perkara yang lebih buruk berlaku akan datang, kita tidak benarkan penggunaan kalimah Allah digunakan dalam Bible dan juga edaran-edaran yang ada dalam edaran-edaran masyarakat Kristian, penganut agama Kristian. Sebab apa yang berlaku pada tahun 84 ataupun 85 kalau tak silap saya, ataupun 86, di mana ada seorang paderi daripada Sarawak bawa masuk CD, di mana CD tersebut ada pengajaran yang disebut berkenaan dengan kalimah Allah. Jadi dihalang pada ketika itu, dan sehinggalah hari ini yang mana isu tersebut masih dibicarakan di mahkamah. Bukan isu tersebut sahajalah, isu yang berkait dengan isu yang tadi dibicarakan sehingga ke hari ini. Jadi secara ringkas, kenapa tidak boleh digunakan kalimah Allah ni dalam Bible? Sebab nak menolak salah tafsir dan salah faham, khususnya umat Islam dalam memahami erti istilah Allah itu sendiri. Ada orang kata, kalau umat Islam ni kuat, imannya kuat, dia tahu Allah dalam kitab Bible tu, dia takkan samakan Allah tersebut dengan Allah yang ada dalam agama Islam. Ya, betul hujah mereka. Tapi sebab apa kita tidak benarkan? Oleh kerana ianya mengelirukan, yang pertama. Yang keduanya, maksud Allah yang mereka maksudkan itu sendiri tidak sama seperti mana yang kita maksudkan. Kita maksudkan ya Allah yang menguasai alam semesta. Kita memaksudkan bahawasanya Allah yang tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan.
Kita memaksudkan bahawasanya Allah yang tidak ada anak, yang tidak ada isteri, yang tidak ada pembantu, yang dewa-dewa yang dan sebagainya. Berbeza mafhum Allah mereka dengan Allah kita. Jadi mengapa nak menggunakan istilah yang sama sedangkan maksudnya yang berbeza, membawa makna yang berbeza. Jadi konotasi, maksudnya mereka nak Allah mereka itu dengan Allah kita sama, supaya akhirnya kita akan faham apa yang disebut dalam Bible tu kita boleh ikut, sebab itu pun firman Allah, sebab ditulis Allah di situ. Sebab itu sebenarnya kalau kita kaji betul-betul berkenaan dengan penggunaan kalimah Allah ini sendiri, Pope ataupun paderi-paderi besar di dunia ini sendiri juga bercanggah dalam perkara ini. Sebab mereka sendiri bukan tak nak bayangkan kalau dalam Al-Quran kita diseleweng Tuhan kita ni diganti dengan perkataan Brahma, iaitu agama lain, agama Hindu. Kita nak ke? Mesti tak nak. Begitu juga paderi-paderi besar mereka, Bible ni diganti dengan nama Allah, yang mana Allah itu sendiri adalah Tuhan bagi orang Islam, bukan Tuhan bagi Kristian. Jadi perkara tersebut dalam kalangan mereka sendiri sebenarnya sudah bercanggah. Mereka sendiri tidak bersepakat. Cumanya yang di Malaysia ini, di Asia Tenggara, mereka bersepakat untuk menggunakan kalimah Allah untuk menyalah tafsir dan juga mengelirukan umat Islam di negara Malaysia ini sendiri. Sebagai contoh, dalam bahasa Ibrani dia ada Tuhan mereka di dalam kitab Bible bahasa Ibrani. Tuhan mereka pada asalnya bernama Yahweh. Yahweh, Yahweh ataupun Yahweh. Tapi dalam agama Yahudi sendiri, mereka tak boleh nak sebut perkataan tersebut, sebab bagi mereka, bagi penganut agama Yahudi, perkataan Yahweh itu sendiri terlalu suci, tak boleh, sehingga tak boleh sebut. Kalau kita tengok dokumentari orang-orang agama Yahudi, yang inilah orang-orang besar dalam agama Yahudi, imam-imam mereka sendiri mengatakan, kami tak boleh sebut perkataan tersebut. Perkataan apa? Saya pun tak boleh sebut apa perkataan tersebut. Maknanya tak tersebutlah perkataan tersebut. Sebab mereka sendiri tak boleh sebut Yahweh itu sendiri, sebab terlalu mulia. Jadi macam mana mereka nak ganti? Mereka ganti dengan perkataan Adonai. Kalau kita tengok azan mereka, seakan-akan azan lah, disebut Adonai, Adonai. Diganti, maksudnya Tuhan. Tuhan pula dalam bahasa ada beza, Tuhan dan juga Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Ilah ataupun Eli ataupun Elohim. Ada banyak versi di dalam agama mereka. Dalam agama Inggeris, Tuhan bermaksud Lord, Tuhan pula bermaksud God. Jadi yang menjadi percanggahan dalam kalangan Kristian di Malaysia ini ialah dalam bahasa Melayu, Lord itu, Tuhan itu, Adonai itu, mereka terjemah sebagai Tuhan. Jadi yang Elohim tadi, yang Eloh tadi, God tadi dalam bahasa Inggeris, nak terjemah sebagai apa? Mereka terjemah sebagai Allah. Ada ayat sebagai Tuhan, ada ayat sebagai Allah. Jadi di situ berlaku percanggahan yang ada. Jadi ala kulli hal, secara ringkasnya, kenapa disekat penggunaan kalimah Allah ini? Atas sebab tidak mahu mengelirukan umat Islam, yang mana sekiranya umat Islam ini iman yang kuat sekalipun, kita nak membantah bahawasanya Allah yang kamu maksudkan tidak sama dengan Allah yang umat Islam maksudkan. Sama sekali tidak sama. Sama sekali tidak ada anak, sama sekali tidak ada dewa-dewa, sama sekali tidak ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri.